Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kembali lagi bersama saya, Cikgu Nur Huda dalam tajuk Tata Bahasa yang disampaikan oleh saya, Cikgu Nur Huda. Jom kita tengok apa tajuk kita untuk kali ini pula. Jom. Okey, tajuk kita untuk kali ini adalah kata ganti nama. Jadi mari kita lihat apa itu kata ganti nama. Perkataan ganti nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Terbahagi kepada 5 bahagian iaitu ganti nama diri, ganti nama umum, ganti nama pertanyaan, ganti nama petunjuk dan ganti nama sendi. Okey, jom kita lihat. Kata ganti diri. Okey, hari ini cikgu nak bincang tajuk kata ganti diri. Jom kita tengok. Kata ganti diri merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kata ganti diri terdiri daripada kata ganti diri pertama, kedua dan ketiga, kata ganti diri singkat, kata ganti tanya, kata ganti tempat dan kata ganti tak tentu. Okey, jom kita tengok seterusnya pula. Ganti nama diri. Okey. Mari kita lihat apa itu ganti nama diri. Okey. Yang pertama, kata ganti diri pertama. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan bagi menggantikan diri orang yang bercakap terbahagi kepada dua iaitu berbentuk tunggal dan jamak. Okey, kata ganti diri pertama kita ada aku. Untuk tunggal kita ada aku, saya, hamba, patik dan beta. Manakala bagi jamak kita ada kami dan kita. Okey, bila masa awak nak guna perkataan-perkataan tersebut? Okey, yang pertama awak kena guna untuk tunggal aku. Digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi. Hamba digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu. Patik digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Kami digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua. Okay, seterusnya cikgu akan bincang ganti nama diri dalam bilangan tunggal dan bilangan banyak. Okey, kita ada dua bentuk ganti nama diri iaitu dalam bentuk tunggal dan jamak. Okey, untuk bentuk tunggal, untuk kata nama diri pertama, kita kena guna beta, patik, aku dan saya. Tunggal merupakan di mana awak nak merujuk kepada diri awak seorang sahaja. Tapi jamak, awak merujuk kepada awak dan kawan-kawan awak. Awak nak mengatakan awak dan juga orang lain. Lebih daripada seorang, kita pakai kita, kami dan kita orang. Jom kita tengok. Okey, seterusnya kita akan teruskan pada kata ganti nama diri kedua. Okey, untuk kata ganti nama diri kedua pula digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Dia boleh dipecahkan kepada dua bentuk iaitu bentuk tunggal dan juga bentuk jamak. Untuk kata ganti diri kedua dalam bentuk tunggal dan jamak. Sekarang cikgu nak bincang dalam bentuk tunggal. Okey, kita boleh gunakan perkataan tuanku, awak, kamu, engkau dan dia untuk merujuk kepada jamak di mana tadi cikgu cakap kata jamak ni merupakan awak nak merujuk kepada dia dan rakan-rakan dia lebih daripada seorang. Kita kena guna kata ganti diri kalian. Okey. Okey, bagi kata ganti diri kedua anda, awak gunakan apabila awak bercakap tentang orang yang tidak ada depan kita. Awak gunakan bila mana awak bercakap dengan orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita. Engkau
digunakan bila mana orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, dan juga kita boleh gunakan engkau merujuk kepada bila kita bercakap dengan Tuhan dalam berdoa. Tuanku merujuk kepada Sultan dan Raja. Bila kita bercakap dengan Sultan dan Raja, kita pakai tuanku. Kalian merujuk kepada beberapa orang yang diajak bercakap, manakala kamu, akhir sekali kamu, kita guna bila mana diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Okey, yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Merujuk kepada orang ketiga seperti mereka, beliau dan baginda. Kata ganti nama diri ketiga juga dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu tunggal dan jamak. Bagi bentuk tunggal, contoh kata ganti diri ketiga adalah ia, dia, beliau dan baginda. Bagi bentuk jamak pula, kita guna mereka. Okey, untuk tunggal baginda digunakan untuk raja atau sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa atau rakan. Mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Okay, di sini cikgu sertakan ringkasan untuk memudahkan apa yang tadi kita bincangkan. Cikgu mudahkan di sini. Kita ada 3 kata ganti nama diri. Diri pertama, diri kedua dan diri ketiga. Diri pertama merujuk kepada orang yang bercakap. Diri kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap. Manakala diri ketiga merujuk kepada orang yang diceritakan halnya. Okey, kita tengok. Bagi kita ada 2 tadi. Cikgu tunjuk tunggal dan jamak. Bagi diri pertama, untuk tunggal, kita kena guna aku, saya, Patik dan hamba. Manakala bagi jamak, kita guna kami dan kita. Diri kedua pula, untuk tunggal, kita boleh guna awak, kamu, engkau, cik, encik, saudara, saudari, tuan, puan, anda dan tuanku. Bagi jamak, awak semua, kamu semua, saudara sekalian, saudari sekalian, encik-encik dan puan-puan. Bagi diri ketiga, bagi tunggal kita guna dia, ia, nya, beliau dan baginda. Bagi jamak kita menggunakan perkataan mereka. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan kata ganti tanya. Kata ganti tanya merujuk kepada perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. Kata ganti tanya ditambah kah dan tanda soal di belakang setiap perkataan. Kata ganti tanya juga digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Okey, contoh di sini cikgu tunjuk. Okey. Apakah? Bagi merujuk kepada orang, kita gunakan perkataan siapakah. Bagi merujuk kepada tempat, kita gunakan perkataan manakah. Bagi masa, kita gunakan perkataan bilakah. Dan bagi merujuk kepada hal, kita gunakan bagaimanakah, kenapakah atau mengapakah. Akhir sekali, untuk merujuk kepada bilangan, kita guna berapakah. Okey, sekarang kita tengok kata ganti nama tersebut dan bila kita harus gunakannya. Bagi kata ganti nama apa? Digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan.
Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau orang. Mana digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda atau tempat. Okey, sekarang cikgu teruskan dengan kata ganti tempat. Kata ganti tempat digunakan untuk menggantikan nama tempat. Kita ada sana, sini, situ, ini dan itu, begini, begitu dan kemudian. Sana digunakan bagi tempat yang dianggap jauh. Sini digunakan bagi tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. Situ digunakan bagi tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana. Ini dan itu merujuk kepada benda, binatang dan orang. Begini, begitu, kemudian merujuk kepada keadaan. Okey. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi kita di lain waktu dan di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.